Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi berkesempatan singgah menikmati sarapan di Yong Hua Cafe Kuching pada pagi Isnin. Menarik perhatian, Tun Dr. Wan Junaidi kelihatan memandu sendiri kenderaan ke kedai makan tersebut. Difahamkan kedai makan tersebut merupakan antara kedai makan yang sering dikunjungi Tun Dr. Wan Junaidi bersama keluarganya untuk bersarapan pagi. Mi Jawa dan sate adalah antara menu yang sering menjadi pilihan beliau untuk santapan bersama keluarga. Dalam pada itu, Tun Dr. Wan Junaidi sempat menyantuni dan beramah mesra dengan pelanggan lain yang berada di kedai tersebut. Laporan seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan seramai 60,000 remaja perempuan berumur 13 hingga 17 tahun diperkasakan dengan pendidikan kebersihan haid dan kesihatan reproduktif yang komprehensif. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini adalah kerana masih ada dalam kalangan mereka dalam keluarga B40 tidak mampu untuk membeli tuala wanita. Justru jelasnya, Konteks Malaysia dengan KPWKM telah menganjurkan program kasih remaja, sehat dan selamat bagi memberi pendedahan kepada golongan sasar tersebut. Sarawak, this one is yang tak mampu. No, that's the reason program macam ini memang amat kita galakkan bagi membantu mereka yang memang tidak mampu. Banyaknya based on kita punya perbincangan sebelum ini, saya mendapat maklumat mengenai masih ramai para pelajar tak mampu nak membeli pad. Maka sebab itu memang ada program seperti ini di sekolah-sekolah. Dan kita terima kasihlah kita pertama kali kita bekerjasama dengan pihak Kimberley Club dengan mengadakan membekalkan konteks kepada para pelajar supaya mereka di mana saja mereka berada, mereka dapat mengatasi cabaran yang mereka hadapi selama ini. Beliau kata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program kasih remaja Konteks She Can Project di Hikmah Exchange Kuching pada Isnin. Program tersebut bertujuan untuk menangani isu stigma haid dan memperkasakan gadis remaja di seluruh Malaysia selain mematahkan pantang larang haid dan membangunkan generasi wanita yang berdaya tahan. Paparan selanjutnya, golongan belia perlu berani dengan menjadikan cita-cita yang diingini menjadi realiti. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, belia harus pandai mencari idea yang bernas dan menukarnya ke arah yang praktikal dan realiti. What I have been challenging our young people, I have always told them, I said, look, you all come together, come new ideas, just put it into practice and whatever idea, translate them into reality. And that just keep yourself. You must dare to dream and you translate the dream into reality. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan SOT Extra Market Anjuran Junior Chamber International JCI riang dengan kerjasama Jawatankuasa SOT Extra Market Miri pada Ahad. Selain itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut menggesa golongan belia di Miri untuk terlibat secara aktif dalam mencungkil dan mengasah bakat mereka. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee berasa teruja dengan kejayaan Bazar Mini, anjuran SOT Extra CNY Market yang mendapat sambutan meriah dan memikat sekitar 10,000 pengunjung dalam masa 4 hari sahaja. Masih lagi dengan perkembangan di Miri, golongan usahawan merupakan antara komponen penting dalam memacu kemakmuran Sarawak. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Orang Tengah Ali Hassan, Kerajaan Sarawak mengakui usaha perniagaan sedia ada termasuk ahli-ahli Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak di UBS Cawangan Miri dalam membantu untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di negeri ini. Pelibatan ahli-ahli di dalam pelbagai sektor seperti sektor pembuatan makanan, restoran, oil and gas serta perkhidmatan seperti klinik, pengangkutan membuka peluang-peluang pekerjaan dan menjadikan dinamika ekonomi di Miri.
Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat dalam program Networking Luncheon di UBS Miri 2024 pada Ahad. Beliau menambah, pembangunan secara inklusif bukan sahaja diberikan kepada sesetengah kelompok, malah ia merangkumi semua kaum, sektor dan ekosistem yang ada dalam negeri ini. Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik usaha pihak DUBS Cawangan Miri untuk menubuhkan satu koperasi iaitu Koperasi DUBS Cawangan Miri. Manakala di Selangau, Jawatankuasa Pembangunan Kawasan Oya dan Pakoh JCOP yang ditubuhkan merupakan platform bagi penduduk di kawasan berkenaan untuk membangunkan tanah secara sistematik. Ahli Parlimen Selangau, Edwin Bantar berkata dengan adanya jawatankuasa seperti itu, ia dapat memudahkan penduduk membangunkan tanah mereka dengan lebih teratur. Gagak kita program, summit kita gaya aku berjanji setiap pun tahun udah duit aku dipasuk ke sidang SDO, aku mereka kita 10,000, kena kita ngatur program kita. Tiap-tiap tahun, pun tahun, kita mesti bisa program list kita lah. Udahnya sikit nak cukup. Nanti program 2-3 nanti melancong melawat gini. Maya akan melawat, aku nambah ke baru 10,000 tu kena ngepun ke dulu. Right? Tiap-tiap tahun. Maka aku kemarin sekolah 5,000 tiap-tiap pun tahun. Jadi ngai kita nak nemu, aku ngai mana nusi jalai duit kita menua Parlimen Selangau ke simpan aku mertinya perintah ke mereka aku mereka kita MRP 100 lebih ribu udah ada kena aku nemia bersekolah nemia ke masuk universiti diploma 800 degree 1,200 master 1,500 bisa 100,000 lebih. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian jawatankuasa pembangunan kawasan Oya Pakoh di Rumah Ramah Rantau Dangih, Batang Oya Selangau baru-baru ini. Selain itu, turut disampaikan juga cek projek kecil luar bandar MRP kepada 11 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan 2 bantuan pendidikan kepada 2 orang pelajar yang melanjutkan pelajaran ke IPTA dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM175,000. Beralih kepada laporan mengenai menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2023. Di Sarawak, seramai 35,885 orang calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2023 di 257 buah pusat peperiksaan seluruh negeri ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Datu Dr. Azhar Ahmad berkata, seramai 2,531 orang petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan bertulis SPM tahun 2023. Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan bahawa peperiksaan bertulis CJ Pelajar Malaysia tahun 2023 akan dilaksanakan bermula pada 30 Januari iaitu hari ini sehingga tamat kertas terakhir pada 7 hari bulan Mac tahun 2024. Semua calon peperiksaan SPM tahun 2023 diingatkan untuk merujuk kepada jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan juga kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan tersebut boleh dimuat turun dari laman sesawang Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui pautan lp.moi.gov.my. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada hari pertama peperiksaan bertulis SPM tahun 2023 peringkat negeri Sarawak di Sekolah Seni Malaysia Sarawak pada Selasa. Dalam hal itu, Datuk Dr. Azhar menasihati agar calon memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dengan segera sekiranya tidak dapat hadir di pusat peperiksaan yang telah ditetapkan atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran disebabkan oleh bencana. Tambahnya, di peringkat Sarawak, JPNS telah menubuhkan Jawatankuasa Bencana yang turut mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri.
Kita Jabatan Pendidikan telah mengenal pasti sekolah-sekolah ataupun kawasan yang berisiko di landa banjir, dan kita telah menubuhkan untuk jawatankuasa pengurusan bencana lah, yang melibatkan pelbagai agensi kerajaan, persekutuan dan juga agensi kerajaan negeri, seperti pihak bomba dan penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, ATM, pihak rela, pejabat residen, PDRM, CJSO dan juga berbagai badan yang lain lah. Dan calon-calon yang dijangka terjejas dengan banjir telah pun diminta untuk tinggal di asrama, atau sebagai pilihan calon-calon juga boleh menumpang di mana-mana rumah saudara mara ataupun pusat yang terdekat. Calon dan ibu bapa juga dan penjaga boleh menghubungi pihak bilik gerakan perpesaan Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah yang terdekat bagi mendapatkan maklumat lanjut atau sebarang bantuan yang diperlukan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan perasmian program Kasih Remaja Kotek Shikan Project oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri di Hikmah Exchange Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.